Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kenapa ramai susah nak bersependapat tentang belajar 4 mazhab? Dia sebenarnya tak susah belajar 4 mazhab. Kalau kita bukan jenis nak hafal, memang senang dengar je lah. Yang susah belajar 4 mazhab ni bila kena hafal. Ni ustaz ni dia belajar 4 mazhab kat Madinah tu. Jenuh nak hafal pula, dalil apa, nak tarjih pula, nak pilih pandangan yang kuat sebab apa, kena bagi alasan. Tu susah belajar 4 mazhab. Tapi orang kita ni, dia sebenarnya boleh je belajar 4 mazhab ni. Boleh je. Tuan-tuan, saya mengajar kuliah di sini kan. Kadang-kadang ada pandangan-pandangan saya bagi yang 2-3 mazhab, kadang-kadang saya bagi 4 mazhab, betul tak? Tuan-tuan rasa berat tak bila dengar? Berat bila nak hafal lah kan. Tapi bila dengar tu, dengar je lah. Sebenarnya orang awam tak ada masalah belajar 4 mazhab. Dan orang awam okey je. Kalau ustaz kata dalam masalah ni tuan-tuan, saya cenderung pada pendapat ni, orang awam okey je. Siapa yang tak okey? Sebahagian ustaz-ustaz yang tak okey. Maka sebab tu dia membina pengikut dia yang akan marah pada orang lain. Dia simple je. Belajar fiqh, boleh belajar satu mazhab, tak ada siapa kata salah. Boleh belajar perbandingan. Perbandingan ni kadang-kadang guru saja nak sebut. Perbandingan kan, dia kata, tuan-tuan, dalam masalah ni, zakat ni contohnya, nak bayar pakai duit ke pakai barang yang kita wajib zakat? Tuan-tuan tanam padi kena bayar pakai padi ke boleh bayar pakai duit? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama kata mesti bayar pakai padi. Mazhab Hanafi kata boleh bayar pakai duit. Saya cenderung untuk kata boleh pakai duit. Tuan-tuan keliru tak? Tak keliru. Tapi siapa yang buatkan orang keliru ataupun yang buatkan orang marah jadi bergaduh? Kadang-kadang sebahagian daripada sifat penuntut ilmu yang mengajar di masjid, ustaz-ustaz ni. Bukan semua, tapi sebahagian. Dia pula boleh ke? Tuan-tuan jangan duk ikut tu, pening ke orang. Orang lain tak pening, biasa je. Setakat yang saya mengajar kuliah, alhamdulillah, dia orang boleh terima. Bahkan dia orang kata, oh baru kami tahu, kami kurang sangka buruk dengan orang lain. Bila dia buat macam lain, solat dia macam lain sikit, oh baru kami tahu rupanya ada mazhab macam tu. Kadang-kadang bila kita tengok orang solat, Allahu Akbar, dia angkat tangan kan, dia angkat tangan separas bahu. Kita kata, saya pelik, dulu sekolah angkat parah ni mazhab Syafi'i, yang ni Hambali, ini pun Hambali juga. Tak adalah tiba-tiba ada seorang ustaz kata, tuan-tuan kena tengok anak tuan-tuan kat universiti tu, kalau dah macam ni je solat, dah macam Batman, tu Pak Wahab. Apa? Bagi tahulah yang tu Hambali. Itu bukan solat macam Batman, itu memang ada hadis macam tu. Cuma mazhab Syafi'i dia tak cara kuat lain lah. Bila Ibn Umar kata Nabi angkat tangan bila takbir tu separas bahu, dia kata yang ni separas bahu ni, yang ni separas telinga. Hambali kata tak, separas telinga macam ni lah. Hadis Malik bin Huwairis, separas bahu macam ni lah. Dua-dua boleh, dua-dua Nabi buat, dia kata. Pilihlah yang mana satu. Kan lapang dada. Tuan-tuan, tak angkat pun solat sah, takkan angkat jadi Wahabi. Majoriti ulama kata angkat tangan ni sunat. Yang rukun tu sebut Allahu Akbar, tak angkat tangan. Pasal apa pakcik tak angkat tangan? Penat lari ni, sah solat. Kerana yang sebut tu rukun, dia tak angkat tangan pun, tu pun tak jadi Wahabi lagi. Kan? Jadi sikap pengajar yang perlu diubah. Perlu berlapang dada. Mungkin kita tak setuju dengan dia. Kan orang dengar kuliah saya, orang tak setuju dengan saya. Tak apa. Saya bukan paksa orang. Terpulanglah. Kan? Ada orang dia kata, saya tak setuju dengan ustaz. Saya kata, alhamdulillah, tak apa. Dia pula sakit hati. Saya cakap saya tak setuju. Tak apalah. Awak tak setuju dengan saya, tak apa. Saya bukan Nabi yang awak kena setuju semua benda. Dalam mesyuarat pun kadang-kadang orang tak setuju dengan kita kan. Dan kita kata, awak telah menghina saya kerana tak setuju dengan saya. Come on lah. Manusia kan berbeza. Jadi, isunya bukan orang awam. Isunya adalah sebahagian daripada asatizah yang mengajar. Kena ubah sikap. Tak boleh ustaz, kita kat Malaysia kena mazhab Syafi'i. Tak juga. Tak juga. Ada orang kat Malaysia ni, dia tak belajar pun mazhab Syafi'i. Kecil-kecil dah mak bapak dia hantar pergi India. Hanafi dia. Lepas tu dia balik kat Malaysia, kita nak paksa dia mazhab Syafi'i. Tak boleh lah. Dia Hanafi. Tapi kalau dia ambil, dia dilantik jadi imam kat masjid,
ambil allowance kerajaan, ambil allowance pejabat agama. Dia kena ikutlah peraturan pejabat agama sebab dia ambil allowance. Tapi kalau dia semayang seorang-seorang dalam rumah, takkan kita nak pergi cek? Itu yang penting. Yang pentingnya kita lapang dada sudah. Kita tengok dia solat tak angkat takbir langsung, takbir tu ihram je, Allahu Akbar. Rukuk tak angkat tangan, tidak tak angkat tangan. Bahaya ni. Virus telah masuk ke dalam kampung kita. Padahal dia Hanafi memang tak angkat tangan. Daripada sekolah dia belajar macam tu. Orang yang pergi belajar Madinah, kan, orang yang pergi belajar Madinah, dia Hambali umpamanya, terkesan dengan Hambali, dia balik jadi Hambali, dia mengajar anak murid, terkesan dengan Hambali dia. Orang dengar, orang suka dengan kuliah dia. Kita pergi marah, ini memecah belahkan masyarakat. Tak ada sebenarnya. Salah ke jadi Hambali dalam Malaysia ni? Tak salah. Yang salah bergaduh. Kita dekat Mekah, Imam Hambali, boleh pula kita sembahyang belakang Hambali. Kenapa kalau kat Malaysia seorang bermazhab Hambali kata perleh ni lambat salat banyak ambil Hambali, sembahyang kat perleh jadi pelik. Teruk dah perleh ni, sembahyang bismillah pun tak dengar, punya malas nak baca. Tu Hambali. Tu Hambali bukan dia malas nak baca, daripada hadis apa. Itu benda yang kadang-kadang menyebabkan kita terpaksa terima hakikat. Bukan orang awam tak tahu apa. Orang awam ikut je. Kita bila menjadi ustaz, menjadi pengajar ilmu agama kepada masyarakat, fikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat dan menjadikan umat ini berlapang dada dalam masalah khilaf yang muktabar. Kerana benda tu memang Allah Ta'ala jadi untuk kita berbeza dah. Kenapa kita boleh berlapang dada bila kita pergi buat umrah, pergi buat haji? Semayang sebelah kita orang Pakistan, boleh je semayang sebelah dia. Tak ada pula kita nak marah dia, hang ni ikut macam aku semayang. Tak ada. Tapi bila kat Malaysia, nak kena semua orang paksa ikut cara dia. Tak boleh lah. Setiap orang ada pengajian masing-masing, setiap orang ada guru agama masing-masing. Kecuali kalau dia ganggu kita. Itu lain cerita lah. Contohnya macam dia bermadhab dengan madhab Syiah, pergi maki hamun sahabat yang dianggap sebagai golongan yang disucikan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah, dan kita kena jawab lah. Kita kena sebut. Ataupun kadang-kadang dalam mazhab ada benda-benda yang kita tak setuju dengan mazhab tu, kita sebut saya tak setuju. Adakah bermakna kita menghina mazhab? Tak. Kita tak hina mazhab. Saya selalu kena, ni lah penghina Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya ingat saya tak pernah hina Imam Syafi'i. Rahimahullah, Nasirus Sunnah, buku dia kita baca, kita ambil manfaat daripada mazhab dia. Cuma ada satu dua masalah yang saya kata saya tak apa setuju, tak apa cenderung dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Saya ambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbali. Bukan saya buat mazhab sendiri. Tuan-tuan pun sama. Kan? Kadang-kadang ada benda yang ambil Hanbali sikit, ada yang ambil Syafi'i sikit, ada yang ambil Hanafi sikit. Bayar zakat ambil Hanafi. Bayar pakai duit. Ke tuan-tuan bawa padi pergi? Kalau bawa padi pergi pejabat maib, mana dia orang nak letak padi banyak-banyak? Stor pun tak ada, gudang pun tak ada. Semua bayar pakai duit. Ikut Hanafi. Hanafi benarkan. Syafi'i, Hanbali tak benar kan? Kena bawa padi. Kalau bela lembu, kena bawa lembu pergi. Kan? Lapang dada, berlapang dada, itulah penyelesaian bagi umat ni. Sebab tu ada seorang, saya ingat Siddiq Hasan Khan kalau tak silap, dia pernah sebut, dia kata zaman dia pun ada ketaksuban yang melampau. Sehingga kan bab angkat tangan tak angkat tangan waktu takbir tu jadi gaduh. Sampai bergaduh tu pergi pada tahap sampai maki hamun. Dia kata mereka dalam masalah ini terlalu ketat, sedangkan angkat tak angkat tu sunat je. Orang tak solat banyak lagi. Dia pun tak kecam lah. Jadi kita jangan sampai pergi tahap tu lah, insyaAllah. Tapi sebab itu kalau saya, sekadar yang saya tahu, saya akan cuba untuk harmonikan, lapangkan dada manusia supaya dengar dan supaya tak sangka buruk dengan orang, insya-Allah. Bila orang pelik sikit, kita tahu oh yang ni dia ada mazhab. Mungkin tuan-tuan tak hafal, tapi bila tengok tuan-tuan akan retrieve balik. Oh dulu saya pernah belajar ni, ustaz bagi tahu yang ni ada ni mazhab Hanafi ni. Wallahu a'lam.